Bab 2 algoritma. Algoritma kita dah belajar dah masa tingkatan 1. Apa maksud algoritma? Algoritma Satu ialah siri langkah untuk menyelesaikan. Ya, satu siri langkah untuk apa? Untuk menyelesaikan suatu masalah atau melengkapkan suatu tugas. Okey, satu siri algoritma. Okey. Apa bunyi ni? Okey, algoritma ni dia terdiri daripada satu siri prosedur langkah demi langkah yang tersusun untuk menghasilkan output yang diperlukan. Okey. Satu siri prosedur langkah demi langkah. Dia ada step by step yang tersusun, yang mesti ikut. Yang mana mai dulu mesti kena mula dulu. Okay, untuk menghasilkan output yang diperlukan. Contoh kita nak pakai kasut sekolah lah. Nak pakai kasut sekolah kan. Kita pakai apa dulu? Pakai stokin dulu. Mula-mula pakai stokin. Lepas tu pakai kasut kan. Lepas tu buat apa? Ikat tali kasut. Ini adalah prosedur dia. Mesti pakai stokin dulu. Kalau pakai kasut dulu baru pakai stokin boleh tak? Tak boleh lah kan? Tak boleh lah. Itu tak ikut prosedur langkah demi langkah. Okay, dia kena ikut prosedur, urutan langkah demi langkah. Cara nak buat macam mana. Selalunya resepi lah kalau nak buat kek ke, nak masak apa-apa, dia ada resepi dia. Mula-mula kena tumis bawang dulu, lepas tu masukkan rempah dan seterusnya lah. Algoritma ni dia adalah langkah demi langkah. Maksudnya ada langkah 1, lepas langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4 dan seterusnya ada berapa banyak langkah, akhirnya dapatlah hasilnya. Hasilnya kita panggil sebagai output lah, hasil. Okay. Dekat sini dia kata, algoritma ialah salah satu teknik utama dalam pemikiran computational. Algoritma ialah satu teknik dalam pemikiran computational. Teknik apa ni algoritma ni? Pemikiran computational ada 4 teknik kan? Ya. Kalau algoritma tu dia duduk dalam teknik mana? Teknik teknik peritlakan. Okay? Teknik peritlakan. Yang keempat tu. Algoritma ni duduk dalam teknik peritlakan. Okay? Bila kita ada algoritma, algoritma ni terbahagi kepada 2. Dulu kita belajar terbahagi kepada 2 iaitu apa dia yang pertama? Ingat lagi tak? Yang pertama adalah Carta alir. Betul. Carta alir dengan sudut. Ya. Carta alir dengan sudut. Dua-dua ni adalah algoritma yang menunjukkan langkah demi langkah. Maksudnya dia ada perkataan mula. Mula, lepas tu input ataupun masukkan apa kan. Lepas tu nak papar ke, nak proses ke, lepas tu ada tamat. Okay, ini adalah algoritma, langkah demi langkah. Okay, seterusnya. Okey, untuk hari ini kita akan sentuh satu subtopik saja iaitu 2.1.1 struktur kawalan pilihan bersarang. Struktur kawalan pilihan tapi dia bersarang. Bila kita sebut struktur kawalan pilihan, kita menggunakan perkataan jika. Dulu kita belajar kan? Jika nombor lebih besar dari 0, papar. Nombor ialah positif. Jika ataupun if. Okay. Lepas tu dia mungkin ada jika tidak. Okay. Dalam bahasa Inggeris adalah else. Dan tamat kita tulis sebagai apa? Tamat jika. Ini adalah struktur kawalan pilihan. Menggunakan perkataan jika. Jika tidak, tamat jika. Ini adalah arahan dia kat tengah ni. Untuk hari ni kita nak tengok struktur kawalan pilihan bersarang. Bersarang. Okay, bersarang tu maksudnya struktur kawalan pilihan yang duduk dalam struktur kawalan pilihan yang lain. Tengok
struktur kawalan pilihan bersarang ialah satu struktur kawalan yang terbenam dalam satu struktur kawalan yang lain. Okay, yang terbenam. Terbenam ni maksudnya dia duduk di dalam. Duduk di dalam struktur kawalan pilihan yang lain. Berlaku apabila kejadian satu struktur kawalan diikuti dengan kejadian satu struktur kawalan yang lain dengan semerta. Okay, maksudnya kalau ringkasannya kita boleh buat macam ni lah. Jika apa kan? Lepas tu dia ada lagi jika. Dalam jika ada jika. Ni ada tamat jika untuk jika yang dalam ni. Lepas tu yang luar pun nanti dia ada tamat jika. Okay. Ini maksudnya struktur kawalan pilihan bersarang. Kenapa bersarang? Ini ada satu struktur kawalan di dalam. Okay. Lepas tu kita ada satu lagi struktur kawalan yang luar. Faham tak? Yang dalam ni dia duduk bersarang dalam struktur kawalan yang luar. Itu maksud dia. Struktur kawalan yang terbenam. Terbenam, ya inilah yang terbenam ni. Dalam struktur kawalan yang lain. Struktur kawalan pertama akan menyebabkan struktur kawalan yang kedua yang terbenam bermula. Maksudnya mula-mula kita buat yang ni dulu. Struktur kawalan pertama ni dulu kita buat. Buat yang ni yang pertama, lepas buat yang pertama menyebabkan yang kedua ni pun berlaku juga. Yang dalam ni berlaku. Itu maksudnya. Struktur kawalan pertama menyebabkan struktur kawalan kedua yang terbenam bermula. Yang ni mula. Okay. Lepas kita buat struktur kawalan yang kedua, dia kena habiskan dulu. Habiskan yang kedua, barulah dia sambung balik yang pertama. Faham tak? Okey tak ni? Struktur kawalan kedua akan dilaksanakan sehingga tamat. Itu maksud saya. Struktur kawalan kedua dilaksanakan sehingga tamat. Yang dalam ni kita buat sampai habis dulu. Okey, sampai tamat barulah struktur kawalan yang pertama dilaksanakan sehingga tamat. Baru sambung balik yang pertama. Boleh faham tak? Okey, kita tengok contoh lah bagi mudah faham. Okey, contoh dekat sini. Mula, yang ni adalah apa ni? Yang pertama ni adalah pseudocode. Pseudocode kita tulis macam ni kan? Ada mula, ada tamat. Okey. Okay, tengok dia buat. Mula cari kedai kek. Masuk ke kedai kek. Okay, ini adalah proses. Okay, cari kedai kek, masuk kedai kek. Ini dua-dua ni adalah proses. Jika ada kek lapis Sarawak, tengok dia masuk kedai kek. Jika ni adalah struktur kawalan yang pertama. Struktur kawalan pilihan yang pertama. Jika ada kek lapis Sarawak, semak corak kek. Kek lapis Sarawak kan dia ada lapis banyak warna kan, ada corak. Ini struktur kawalan yang kedua. Jika menarik. Jika corak kek batik tu menarik minat kita, tindakan kita apa? Beli kek lapis Sarawak. Jika tidak, keluar dari kedai kek. Okay, ini adalah struktur kawalan pilihan bersarang. Yang ni yang bersarang. Okay. Bersarang dalam struktur kawalan pilihan yang pertama. Ini yang pertama. Okay. Jika menarik, beli kek lapis. Bila lepas dia beli, dia akan keluar daripada struktur kawalan kedua, dia akan pergi ke yang ketiga. Tamat. Okey, tamat. Kalau dari segi
Ini adalah carta alir. Dari segi carta alir kita lukis macam ni. Mula cari kedai kek, ya sama. Cari kedai kek, masuk ke kedai kek. Dekat sini adalah struktur kawalan pilihan. SK pilihan. Ini yang pertama. Ada kek lapis Sarawak? Kalau ya, kalau ada kita buat pula struktur kawalan pilihan yang kedua. Yang bersarang tu, yang terbenam dalam struktur kawalan pilihan yang pertama. Ada kek lapis Sarawak? Ya. Corak kek lapis Sarawak menarik? Kalau menarik kita beli ke tak beli? Corak kek lapis Sarawak menarik? Ya. Kalau ya, kita beli kek lapis Sarawak. Lepas beli kita keluar dari kedai kek. Tamat. Okey? Kalau awak tengok dekat sini dia ada dua struktur kawalan pilihan. Yang pertama dan yang kedua. Struktur kawalan pilihan yang kedua ni akan dilaksanakan sekiranya struktur kawalan pilihan pertama dilaksanakan dahulu. Yang pertama mesti dilaksanakan dahulu, barulah struktur kawalan pilihan kedua dilaksanakan. Okay. Cuba tengok, kalau ada kek lapis tapi kek lapis ada, corak kek lapis Sarawak menarik, kalau corak tak menarik, dia pergi ke sini. Corak tak menarik, pergi ke tidak. Tidak, lepas tu dia pergi ke bawah ni, di sini. Keluar dari kedai kek. Maksudnya dia beli ke dia tak beli? Dia jumpa kek lapis Sarawak tapi corak tak menarik. Maksudnya dia beli ke tak beli? Kelas? Beli ke tak? Tak beli kan? Dia terus keluar dari kedai kek. Okay. Kita tengok kat sini. Struktur kawalan yang pertama mesti dipenuhi supaya struktur kawalan kedua dapat dilaksanakan. Berdasarkan Rajah 24, terdapat dua keputusan yang perlu dilakukan. Dua keputusan. Yang pertama, adakah kedai tersebut ada kek lapis Sarawak? Ada kek lapis Sarawak? Yang ni, yang pertama ni. Okey. Dua keputusan. Keputusan tu maksudnya pilihan. Struktur kawalan pilihan. Kalau ada kek lapis Sarawak, tak semestinya dia beli. Walaupun kedai tu ada kek lapis, tak semestinya dia beli. Mungkin dia tak beli. Okay. Syarat yang kedua, corak kek lapis Sarawak menarik. Kalau corak menarik, barulah dia beli. Maksudnya untuk dia nak beli kek lapis Sarawak, dia mesti memenuhi kedua-dua syarat. Syarat pertama, kedai tu mesti ada kek lapis Sarawak. Dan kedua, corak pada kek tu mestilah menarik minat. Barulah dia beli. Okay. Kalau tak, dia tak belilah. Beli dan keluar dari kedai. Okay. Kita tengok contoh lain. Tajuk ni kena faham betul-betul. Dia agak rumit sikit. Okay, seterusnya contoh 2.1. Penentuan sama ada integer ialah positif, negatif atau sifar. Integer, suatu nombor bulat. Integer ialah satu nombor bulat. Adakah nombor bulat tu positif, negatif atau sifar? Macam mana nombor tu akan jadi positif? Apa syarat dia? Mestilah nombor tu lebih besar dari kosong. Untuk negatif, nombor kurang dari kosong. Sifar, nombor tu mestilah sama dengan kosong. Okey, katakan integer x perlu diuji. Integer tu kita namakan sebagai x. X ni ialah satu nombor. Jika x tu nombor. Jika nombor kurang dari kosong, maka integer mempunyai tanda negatif.
Jika X lebih besar dari kosong, maka integer mempunyai tanda positif. Jika X sama dengan kosong, maka integer ialah kosong. Ini adalah pseudocode. Mula, pseudocode mesti ada mula dan tamat. Mula isytihar pemboleh ubah X dan tanda. Pemboleh ubah yang kita nak guna dalam atur cara ni, kita kena isytiharkan. Pemboleh ubah kita ada dua, X dan tanda. Tanda ni sama ada positif, negatif atau kosong. Baca X ataupun masukkan nilai X. Kita suruh pengguna masukkan nilai X. X tu adalah satu nombor. Jika X kurang dari kosong, keputusan dia tanda sama dengan negatif. Jika tidak, jika X sama dengan kosong, tanda sama dengan kosong. Jika tidak, tanda sama dengan positif dan tamat. Kalau tengok dekat sini, kita ada dua struktur kawalan pilihan. Ini adalah struktur kawalan pilihan yang pertama. Ini adalah struktur kawalan pilihan yang pertama. Dan kita ada struktur kawalan pilihan yang kedua. Yang kedua adalah yang ini. Jadi yang terbenamnya adalah yang ini. Yang ini kita kata struktur kawalan pilihan yang bersarang. Dia duduk dalam struktur kawalan pilihan yang lebih besar. Yang ini adalah struktur kawalan pilihan bersarang. Okey, melukis carta alir. Kita tengok macam mana carta alir untuk tentukan nombor tu positif, negatif atau kosong. Isytiharkan pemboleh ubah X dan tanda. Baca X. Kat sini pengguna akan masukkan X. Masukkan satu nombor. Nombor sama dengan X. Pengguna akan masukkan nombor. Katakan pengguna masukkan nombor 5. Jadi X sekarang akan pegang nilai 5. 5 kurang dari kosong, ya ke tidak? 5 kurang dari kosong? Tidak. Dia pergi sini. Dia uji yang kedua. 5 sama dengan kosong? Adakah 5 sama dengan kosong? Tidak. Dia pergi sini. Jadi tanda adalah positif. Ini keputusan dia. Dia akan paparkan output tanda adalah positif. Lepas tu dia pergi ke tamat. Kita tengok contoh lain. Katalah pengguna masukkan X. X tu dia masukkan. X ialah negatif 2. X sama dengan negatif 2. Baca X. X adalah berapa? Negatif 2. X ni ialah negatif 2. Negatif 2 kurang dari kosong? Ya ke tidak? Ya. Ya. Dia pergi bawah. Jadi tanda sama dengan negatif. Dia akan paparkan tanda sama dengan negatif. Lepas tu pergi ke tamat. Okey? Kalau kosong macam mana pula? Kita cuba tengok kalau dia kosong. X sama dengan pengguna masukkan kosong. Kosong kurang dari kosong? Ya ke tidak? Tidak. Tidak. Pergi sini. Kosong sama dengan kosong? Ya. Ya. Ya pergi sini. Jadi tanda sama dengan kosong. Output dia tanda sama dengan kosong dan dia keluar balik. Okey. Yang mana yang terbenam dalam struktur kawalan pilihan yang lain? Yang satu ni ke yang dua yang terbenam? Dua. Yang dua, betul. Tapi walaupun dia terbenam, yang pertama mesti dilaksanakan dahulu. Struktur kawalan pertama laksana dulu separuh jalan, baru dia pergi ke struktur kawalan yang kedua.
laksanakan kedua bagi habis, baru dia sambung balik yang pertama dan tamat. Okay. Next. Kalau tak faham tanya. Ni contoh lain. Okey. Mula, masukkan satu nombor kurang daripada 15. Kita cuba yang ni. Satu nombor kurang daripada 15. Katakan awak masukkan satu nombor. Awak masukkan berapa? 9. Masukkan nombor kurang dari 15, masuk 9. 9 lebih besar dari 5, betul ke tak betul? Ya ke tidak? Ya. Okey. 9 kurang dari 10, ya tidak? Ya. Ya pergi sini. Okey. Jadi dia akan keluar output nombor kurang dari 10. Output dia yang ni, nombor kurang dari 10 dan tamat. Habis. Okey. Kita tengok contoh lain. Kalaulah dia masukkan 2. Masukkan satu nombor kurang dari 15. Masukkan 2. Okey, 2 lebih besar dari 5. Ya tidak? Tidak, terus pergi bawah. Nombor kurang dari 5. Okey, nombor kurang dari 5 dan terus tamat. Maksudnya struktur kawalan terbenam dia tak buat pun. Kan? Tapi struktur yang pertama mesti dibuat. Okey? Ada soalan? Cikgu, yang struktur kawalan pilihan ni kan, dia bukan pilihan dia bukan tunggal lah, maknanya dia akan dua pilihan ataupun multi pilihan. Ya. Dia boleh ada pelbagai pilihan juga dalam tu. Tapi dalam contoh buku teks awak dia bagi yang mudah-mudah saja. Struktur kawalan dua pilihan yang dia bagi kat dalam tu. Struktur kawalan yang terbenam tu selalu dia bagi dua pilihan. Faham tak? Dia tak bagi yang multi pilihan tu banyak pelbagai pilihan kan? Sebenarnya boleh juga kalau struktur kawalan pelbagai pilihan jadi yang terbenam tu boleh. Tapi dalam buku teks dia bagi yang mudah-mudah dulu. Okey? Bagus soalan tu. Okey. Ini dari segi pseudocode. Mula masukkan satu nombor kurang dari 15. Jika nombor lebih daripada 5, ini adalah satu struktur kawalan. Yang pertama, SK pilihan yang pertama. Okey. Yang biru ni saya letak color siap-siap. Yang biru ni adalah struktur kawalan pilihan yang kedua. SKP yang kedua. Yang ni lah, yang biru ni lah yang terbenam dalam yang merah. Okay. Yang merah perlu dilaksanakan dulu. Lepas tu barulah buat yang biru. Biru ni mesti buat bagi habis. Mesti sampai habis. Lepas tu barulah dia keluar sambung balik yang pertama. Okay. Dan tamat. Macam tu. Nanti saya bagi link untuk slide ni supaya awak boleh rujuk. Dekat blog nanti saya letak. Okey, ini contoh lain. Mula masukkan umur anda. Okey, kalau dia kata masukkan umur mesti ada text box lah. Satu kotak untuk awak masukkan umur. Cuba masukkan umur berapa? 35. Awak masukkan 35. Umur ni, pun boleh ubah umur akan pegang nilai 35. 35 lebih besar daripada 18? Ya atau tidak? Ya kan? 35 lebih besar daripada 18? Ya. Dia pergi sini. Umur lebih besar daripada 60? Umur ni 35. 35 lebih besar daripada 60? Ya atau tidak? Tidak. Kan? Dia pergi sini. Tidak. Jadi dia akan keluar output isi borang permohonan jawatan dan tamat. Okay, isi borang dan tamat. Maksudnya dia boleh minta kerja lah kalau umur dia 35. Okay, dia boleh minta kerja. Okay, kita tengok contoh lain. Kalaulah umur awak masukkan 61. Umur 61. Masukkan umur anda 61. 61 lebih besar daripada 18? Ya.
61 lebih besar daripada 60? Ya. Ya. Jadi dia akan keluar output apa? Dekat screen tu dia akan tunjuk anda patut bersara. Tak boleh kerja dah. Okay, anda patut bersara dan tamat. Senang je kan? Senang sangat. Kita tengok lagi banyak contoh, lagi mudah faham. Okey, ini sama jugalah macam tadi. Ini saya tak payah terang lah, saya skip Yang ni struktur kawalan yang terbenam dalam struktur kawalan yang utama. Ini yang kedua, ini yang pertama. Okay. Okay, next. Okay, mula imbas tag harga. Tag harga, macam kita pergi kat kedai shopping, kadang-kadang dia buat sale, kan? Dia buat jualan murah. Jadi tag harga tu dia letak macam-macam color lah, color hijau ke merah ke. Kalau dalam kes ni dia kata imbas tag harga, scan tag harga tu. Kan yang dia tulis harga tu, tag tu. Adakah tag berwarna hijau? Kalau tag berwarna hijau, jika tag berwarna hijau, maksudnya dia layaklah untuk dapat diskaun. Tapi ada syarat kedua. Adakah jumlah belian lebih besar daripada 150? Kalau ya, barulah dapat diskaun. Kalau tag dia warna hijau, okay, price tag dia, tag harga berwarna hijau, tapi harga tu kurang dari 50. Dapat diskaun ke tak dapat diskaun? Tak dapat diskaun kan? Dia akan pergi ke sini. Sila buat bayaran. Kita tengok Mula imbas tag harga. Adakah tag berwarna hijau? Kalau hijau ya, adakah jumlah belian lebih besar daripada 150? Kalau lebih besar, maksudnya dia beli lebih daripada 150, ya, beri diskaun 20%. Okay, lepas tu buat pembayaran dan tamat. Okey. Kalau dia imbas tag harga warna merah, layak tak dia dapat diskaun? Kalau price tag dia warna merah, boleh dapat diskaun ke tak dapat diskaun? Tag merah, tak dapat diskaun. Okey. Sebab dia nak tag warna hijau, syarat pertama. Syarat kedua untuk dapat diskaun, mestilah beli lebih daripada 150. Okey. Mesti memenuhi dua-dua syarat barulah dapat diskaun. Okey, kita tengok lagi. Okey, ini adalah syarat dia. Pseudocode dia, mula, tamat. Imbas tag harga. Jika tag harga berwarna hijau, okey, yang ni yang utama, struktur kawalan pilihan yang pertama. Yang ni pula struktur kawalan pilihan yang kedua. Contoh ni bagus sebab dia ada perkataan tamat jika ni. Jadi kita nampaklah ini struktur kawalan pilihan yang kedua, dia ada jika tidak, tamat jika. Struktur kawalan pilihan yang pertama pun sama juga, ada jika tidak, tamat jika. Okay, kita nampak dia punya cara penulisan dia baguslah macam ni. Okay, next. Huraian. Okay, nak terangkan apa yang kita belajar sebelum ni. Struktur kawalan pilihan bersarang terlibat dalam situasi di atas kerana struktur kawalan pilihan bersarang. Okay. Kerana apa? Terdapat struktur kawalan pilihan yang lain dalam struktur kawalan pilihan yang pertama. Okay. Yang lain ni maksudnya struktur kawalan pilihan yang kedua. Terdapat dalam struktur kawalan pilihan yang pertama. Nanti kalau soalan Pak Isa tanya, namakan struktur kawalan yang digunakan dalam situasi di atas. Jadi jawapannya struktur kawalan pilihan bersarang. Okay. Kenapa? Contohnya diskaun sebanyak 20% hanya diberi jika ada dua syarat. Syarat pertama, tag harga berwarna hijau. Okay, ini syarat pertama. Dan syarat kedua, jumlah pembelian mestilah melebihi 150. Mesti memenuhi kedua-dua syarat. Tak boleh salah satu.
barulah layak dia dapat diskaun. Jika bukan tag hijau, jika tag harga warna lain, diskaun tidak akan diberi. Okay. So boleh faham tak untuk hari ni? Yang tu je. Ada soalan tak? Struktur kawalan pilihan bersarang. Kelas?